Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفرعه وما ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula ini ialah satu bab yang telah datanglah, barang yang telah datanglah pada ini bab menyatakan tentang aish. Aish ini sejenis roti gandum, makanan asasi orang Arab. Nah, artinya pada menyatakan makanan asasi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita pada malam ninya masuk bab yang ke-9. Bab yang ke-9 daripada 56 bab. Banyak lagi lah. Nah, baru bab yang ke-9 daripada 56 bab. Nah, hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Abu Isa Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu tentang
kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-9 ni para hadirin sekalian ialah bab yang telah datanglah hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang Aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu makanan asasi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aish ni ialah sejenis roti gandum. Sebab tu kalau kita pergi Arab, terutama di Mesir itu, roti yang dimakan oleh orang-orang Arab Mesir itu dipanggil Aish baladi. Aish baladi. Roti makanan asasi bagi orang-orang Arab Mesir. Aish baladi dia panggil. Tu Aish tu kalau orang panggil naik harga, mengamuk orang Arab. Makanan asasi dia. Macam kita berah lah. Berah ni sudahlah. Kalau melambung naik enggak mahal nyaya. Tu. Jadi orang Arab sananya makanan asasi dia orang itu ialah roti, gandum, roti yang diuli jadi roti, maka dipanggil Aish. Roti Aish dipanggil. Baik. Seterusnya kata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, mencerita akan kami oleh Qutaibah bin Sa'id. Qala berkata ia Qutaibah, haddatsana mencerita akan kami Hammad bin Zaidin, oleh Hammad bin Zaid, an Ayyub, daripada Ayyub, an Muhammad bin Sirina, daripada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni Al-Basri, Basrah, Al-Ansari, dia daripada keturunan Ansar. Beliau ni imam fi waktihi, dia ni imam pada waktu dia lah. Pada zaman itu dia tu seorang imam. Imam fi ulumiddini bil Basrati, dia ni orang tok guru, orang yang diikut oleh orang di negeri Basrah. Peringkat mana Muhammad bin Sirin ni? Tabi'iyun, ialah tabi'i. Artinya beliau ni mengaji dengan sahabat, belajar dengan sahabat. Antara lain kurniaan Allah kepada dianya ialah ustuhira bil wara'i, dia ni masyhur dengan sifat waraknya, wa ta'birir ru'yah, dan masyhur dengan kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada Muhammad bin Sirin ini ialah mampu mentakbirkan mimpi. Sehingga dia mengarang satu kitab namanya Tafsir Ihlam, tafsir mimpi. Jadi bukan semua mimpi itu ialah mainan tidur. Tu ada yang mimpi itu bukan mainan tidur. Ada penafsiran dia lah. Jadi bukan semua orang yang mahir dalam mimpi ni. Hanya kurniaan Allah kepada hamba-hamba yang tertentu. Antara lain ialah Muhammad bin Sirin. Beliau ni mahir dalam mentakbirkan mimpi, sehingga beliau mengarang satu kitab namanya Tafsir Ihlam, tafsir mimpi. Jadi mimpi itu ada yang benar, ada mainan tidur, mainan syaitan pun ada. Tengok pada keadaan kita tidur. Kalau tidur dalam keadaan berwudu, tidur dalam keadaan ingat pada Allah Ta'ala, tiba-tiba mimpi, mimpi itu mimpi sebenar. Tapi kalau tidur tu dalam keadaan lara, sambil-sambil duduk dengar lagu atau duduk tengok cerita Hindustan, tengok-tengok Hindustan tu raih tidur, umpah mimpi tak sudah tak habis tidur dia dengan setan dah tu lagu tu. Maka tak sudah tak habis lah. Jadi ada orang panggil mimpi yang benar dan ada mimpi mainan tidur. Jadi mimpi yang benar tu diberhajatkan kepada ta'bir atau tafsir mimpi. Jadi Imam Muhammad bin Sirin ialah salah seorang yang dikarniakan oleh Allah Ta'ala pandai mentakbirkan mimpi. Antara lain ialah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun pandai. Namanya Nu'man bin Thabit.
Ketika mana dia kecil-kecil, umur 9 tahun, di Baghdad ketika itu pernah diuji oleh Allah Ta'ala satu orang yang mengaku kata alim, akademik, bijak, pandai, namanya Syekh Dahri. Jadi Syekh Dahri ni dia masuk ke negeri Baghdad, dia cabar debat dengan sekalian ulama-ulama Baghdad di hadapan khalifah. Maka setiap daripada syekh yang berdebat dengan Syekh Dahri itu kalah berlaku, menang Syekh Dahri. Antara lain benda yang dia debatnya ialah, adakah Tuhan ni ada? Kalau kita jawab ada, dia kata duduk di mana? Tiap-tiap benda ada mesti tepat. Di mana Tuhan tu sekarang? Tiap-tiap benda ada tu mesti bertempat. Jadi Allah Ta'ala ada ke tidak? Ada. Lalu di mana tempat bagi Allah? Tak boleh jawab. Alim ulama kita jawab tak tepat. Tak terima, dia kata tak tepat. Mesti kena tepat. Tu. Akhirnya sekalian ulama-ulama Baghdad tu pergi kepada tok guru Imam Abu Hanifah, namanya Hammad, Imam Hammad. Syekh Hammad ni gelisah dia. Bila dah tutup guru lain semua kalah berdebat dengan Syekh Dahri. Syekh Dahri ni orang etis lah, orang yang tidak percaya kewujudan Tuhan. Jadi akhirnya tu disampaikan hajat Syekh Dahri untuk berdebat dengan Syekh Hammad. Syekh Hammad gelisah. Dalam hal gelisah tu dia tidur tidur bermimpi. Mimpi dianya ada sebuah kebun yang subur buah-buahannya, subur tanaman-tanamannya. Tiba-tiba datang seekor babi masuk buat khianat, makan habis buah-buah, buat khianat, hancurkan tanaman-tanaman. Bila dia nak terkamkan ada satu pokok tu, buah pokok dalam kebun tersebut, babi tu nak terkam, nak buat khianat pada satu pokok tersebut. Tiba-tibanya keluar seekor harimau daripada belakang pokok, terkamlah ke babi, mapuh babi tu. Lalu Syekh Hammad tersedar daripada tidur, menengung dia, apa ni, mimpi apa ni? Lalu Imam Abu Hanifah ketika tu umur 9 tahun baru, kecil lagi, umur 9 tahun ni. 9 tahun ni gak darjah berapa Kalau kita darjah 3 ni. Darjah 3. Imam Abu Hanifah ketika tu darjah 3 baru. Dia mari ke rumah tok guru dia. Tengok tok guru dia duk menengung macam mikir. Dia kata, tok guru, takut kau nak berdebat esok ni dengan Syekh Dahri ni, nampak duk menengung panjang. Lalu Imam Hammad kata, Syekh Hammad kata, aku bukan duduk fikir pasal nak berdebat esok. Aku duduk fikir pasal mimpi aku yang pelik saat ni. Saat ni aku tidur tu mimpi, dia kata. Mimpi apa? Ceritalah dia kepada anak murid dia Imam Abu Hanifah. Bila dengar cerita tersebut, Imam Abu Hanifah pun minta izin. Kalau tok guru izin, hamba nak tafsir, hamba nak tafsir lah. Kalau tok guru izin, kalau tok guru tak izin, biarlah. Lalu tok guru dia kata, kalau mu pandai, tafsirlah, aku nak dengar. Aku pun tak tahu. Tengok. Jadi ilmu ta'bir mimpi, tafsir mimpi ni bukan semua orang boleh. Kurniaan Allah kepada orang-orang tertentu. Antara lain di kalangan para nabi itu ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Seorang nabi yang juga diberikan kepadanya ilmu ta'bir mimpi. Lalu kata Imam Abu Hanifah, kebun hak tok guru tengok tu ialah negeri kita Baghdad ni lah. Dan pokok-pokok yang berbuah ranum tu ialah alim ulama dengan madrasah-madrasah dia, pondok-pondok dia. Dan babi hak tok guru tengok masuk buat khianat dalam kebun tu, itulah Syekh Dahri hak nak berdebat dengan tok guru esok. Maka sekalian pokok-pokok dalam kebun tu habis hacur lebur tu, tu tok guru di negeri kita ni habis kalah berdebat dengan Syekh Dahri. Tinggal satu pohon lagi.
Pohon itulah madrasah Tok Guru. Nah, madrasah kita ni lah. Nah, buah-buah tu Tok Guru dah. Jadi esok dia nak terkek ke Tok Guru. Tapi tak sempat nak terkek, dia kata jangan bimbang. Harimau hok keluar belakang pokok tersebut, ambo hok Tok Guru. Tu ni. Tu. Ambo hak ke tubik. Nah, Tok Guru duduk-duduk je, santai-santai. Tak payah duk bimbang apa. Nah, harimau hok keluar daripada pokok tu, daripada belakang pokok tu, saya lah. Nah, ambo lah katanya Imam Abu Hanifah. Gitu ke? Jadi Tok Guru esok tak usah berdebat. Nah, malu Tok Guru debat dengan dia. Tarah Tok Guru tak layak dah benda-benda bodoh lagu tu. Nah, lok ke anak murid ya. Dah tu ni. Itu lagu tu. Jadi ubahlah pena debatnya esoknya. Banner ke apanya turun balik. Akak banner baru pula. Siapa? Orang nak berdebat dengan Syekh Dahri ni budak umur 9 tahun. Tu ni. Jadi bila tiba esok ya, Imam Abu Hanifah ni sengaja mari lambat. Dia sengaja mari lambat. Gelisah orang dalam dewan duk menunggu. Kata nak berdebat tak mari-mari, takut pelari ke lah. Lari ke lagu mana. Dak mari Syekh Imam Abu Hanifah dak mari awal. Dia saja mari lewat. Akhirnya sapalah setelah berjam-jam duk tunggu ni, marilah Imam Abu Hanifah budak kecil halus. Syekh Dahri tengok siapa nak berdebat, mu ke? Saya lah. Dia kata, mu tahu tak ulama-ulama dalam negeri mu ni yang serbannya besar-besar. Itu dalam kitab sebut tu. Nah, jubah lengan jubahnya luah-luah. Tu orang tutup guru dulu dia pakai serban besar, jubah tu labuh luah. Sebab apa? Ini buku kitab lah ni. Buku kitab dalam jubah dia, lengan jubah dia, buku kitab lah ni. Semua kalah debat dengan aku, tiba-tiba mu budak 9 tahun nak mari debat aku, fikirlah dulu, agak-agak lah sikit. Syekh Dahri kata ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, jangan tengok romo, kata. Nah, jangan tengok di serban, jangan tengok di jubah. Nah, kita terah dulu nak tahu betul ke tak. Nah, layak ke tak nak berdebat. Jadi Syekh Dahri pun tanya, baik, kalau nak berdebat aku nak tanya soalan. Pasal apa mari lewat? Janji pukul 9, pukul 12 aku siapa ni? Mari lewat benar ni. Katanya Imam Abu Hanifah, dia kata gini, rumah aku ni sebelah sungai. Jadi bila aku sapa di tebing sungai, perahu-perahu semua sudah pergi ke sebelah dah. Nah, jadi aku menunggulah perahu ni mari balik kepada sebelah aku tunggu ni lah. Nah, tak mari-mari. Tiba-tibanya ada satu pokok di tepi sungai tu tumbas sendiri lalu depan aku. Aku pun naik atas pokok tu, gerak sendiri. Mari pakai seberan ni. Kata Syekh Dahri, soh gila dia kata dari sini. Mana boleh jadi sendiri? Tengok dari sini. Mana boleh benda jadi sendiri? Tumbas sendiri, lalu depan matamu sendiri, pas mu naik atas pokok tu gerak sendiri mari seberan ni. Mana benda boleh jadi sendiri? Mesti ada hak menumbai ke dia. Nah, yang menggerak ke pokok tu. Nah, yang mendayung kita kata dah. Kalau gitu langit bumi tak boleh jadi sendiri lah, kata Imam Abu Hanifah. Tak terima lah, tak terima benda jadi sendiri. Langit bumi ni tak akan jadi sendiri, mesti ada Tuhan yang menjadi. Tengok tu. Katanya Syekh Dahri, baik. 1-0 lah, kalah tu 1-0. Dia pun tanya lagi soalan. Dah kalau Tuhan mu kata ada, aku kata tak ada Tuhan ni. Kata Syekh Dahri, kalau Tuhan tu mu kata ada, duduk di mana Tuhan? Dia guna modal tu pula. Aina Allah? Di mana Allah? Ulama-ulama lain jawab tak bertempat gapo? Tak boleh terima. Kalah jawabnya Imam Abu Hanifah. Nah, dia kata mu ni ada akal ke tak ada? Nah,
Itu tentulah adakah aku orang akademik, orang berpelajaran, orang berfalsafah ni, baca buku-buku falsafah. Jadi kalau mu ada akal, cuba mu tunjuk di mana akal mu duduk. Nah, di dalam kepala mu ke, duduk dada mu ke, duduk di mana? Mari tunjuk. Ada ke tak? Tak boleh tunjuk dia. Jadi kalau gitu mu tak ada akal. Ada kata, "Pah, duduk di mana akal tu kalau ada?" Tak boleh tunjuk. Mu percaya ada tapi tak tahu di mana. Boleh pula. Tuhan mu tak boleh percaya Tuhan ada tapi tak tepat. Kok mana mu ni? Nah, 2-0. Lalu kata Syekh Dahri, nah, baik. Kalau betul Tuhan mu ada, cerita kepada aku sekarang apa yang Tuhan mu sedang buat. Tuhan mu buat apa sekarang? Katanya Imam Abu Hanifah, tak kena format ni. Orang hok menanya duduk atas betah, orang hok menjawab duduk di bawah. Nah, biasanya orang hok menanya kena duduk bawah, orang hok jawab kena duduk atas. Dari sini. Mu ni orang menanya tapi duduk atas. Aku orang jawab duduk bawah. Jadi kalau aku nak jawab soalan mu ni boleh, tapi kena tukarlah format ni. Mu hok menanya duduk di bawah, biar aku naik atas. Syekh Dahri ni bodoh tu kat dia. Percaya bulat-bulat je pun tak apa, hamba turun atas betah naik Imam Abu Hanifah. Dia apa ayat? Sekarang ni Tuhan duduk menaikkan yang hak dan menjatuhkan yang batil. Sebagaimana Tuhan menaikkan aku di atas betah ni, dan Tuhan menjatuhkan mu daripada betah ni ke bawah tu. Malu dia. Nanti ni, inilah kerja Tuhan sekarang ni. Sekarang ni, tepat masa ni. 3-0. Pakai kalah gitu ya, lari kelai. Itu nak cerita kata apa? Kehebatannya orang panggil Imam Abu Hanifah, setengah daripada ulama yang diberi kurniaan ilmu tafsir ihlam, dipanggil tafsir mimpi atau ta'bir ru'yah. Ta'bir mimpi. Baik. Antara lain ialah Muhammad bin Sirin. Baik. Qala, berkata oleh Imam Muhammad bin Sirin, dia kata mana? Kunna, adalah kami, inda Abi Hurairah, duduk bersama dengan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kami ni pernah duduk di sisi Abi Hurairah. Wa alaihi, dan di atas tubuh badan Abu Hurairah tu saubani, ada 2 jenis pakaian. Mumasyaqani min kattanin, 2 jenis pakaian tu yang dicelupkan daripada tanah liat. Kattan ni maknanya dicelupkan daripada tanah liat yang berwarna merah. Fatamakhata fi ahadihima, maka mengkesak hinguhlah oleh Abu Hurairah fi ahadihima, pada salah satu daripada 2 pakaian yang ada pada tubuh dia. Jadi Abu Hurairah macam kita kak, seh hinguh gitulah. Nah, faqala, katanya Abu Hurairah, bakhin. Bakhin ni ialah kalimatun tuqalu indar ridha bi syai' wal farhi. Kalimah yang dituturkan oleh orang Arab indar ridha bi syai'i wal farhi, ketika mana redha, puas hati dengan sesuatu dan happy dia. Tu. Sebab apa? Litafkhimil amri wa ta'zimihi, kerana bangga dengan kerjaan tersebut dan membesarkan pekerjaan tersebut. Jadi bakhin ni dia tak ada makna lah, dia cuma orang panggil perkataan yang diungkapkan oleh seorang ketika mana puas hati buat kerja sesuatu perkara, dan gembira, happy. Waktu itu lekat inguh di hidung,
Nah, tak sedar kan? Ada kita pun ambil lega mana gitu kan. Lega mana gitulah. Dia ada bakhil gitu. Jadi kalimah ni kalimatun tuqalu indar ridha bi syai'i wal farhi li tafkhimil amri wa ta'zimihi. Kalimah yang dikatakan ketika mana puas hati dengan sesuatu perkara dan happy kerana bangga dengan khijai tersebut dan membesarkan orang panggil khijai tersebut. Tu. Bakin yatamakhatu Abu Hurairah fil katani. Dia kata, puas hati ya dah. Macam kita bahasa kita itulah. Puas hati ya. Bangga, sambil-sambil bangga ni. Puas hati ya dah. Mengesak hinguhlah oleh Abu Hurairah pada kain katan. Kain katan tu mana kain cotton tu lah, kain mahal. Kenapa? Kerana Abu Hurairah ni ketika mana dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ni orang miskin. Dia ni ketua Ahlus Suffah. Nah. Dia ni ketua Ahlus Suffah. Di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, kalau tak silap hamba lah, 80 orang ke 90 orang Ahlus Suffah. Orang-orang yang tak ada rumah duduk di Masjid Nabi ngaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketua dia ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Yaman dia mari, Abu Hurairah ni. Jadi fuak-fuak Ahlus Suffah ni sudah menjadi kebiasaan duduk dalam keadaan ju', lapar. Kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, banyak hadis-hadis terutama bila menyatakan bab tentang kelebihan berlapar. Babu fi bayani fadlil ju'i, bab pada menyatakan kelebihan berlapar. Dinakalkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perihal Ahlus Suffah. Mana tengah-tengah duk semaya ni, orang semaya berdegung, guling bating. Apa? Rebah sebab lapar. Kita rebah bukan sebab lapar, kenyang sangat-sangat. Tu sampai tidur kat sini. Sampai ngatuk, nak ngajar pun rasa berat putih mata ni, kau tengok. Apa? Belum nak ngajar dia 2 buku nasi dulu mari dia sini. Ngatuk rasa. Kalau semaya kat nyengguk, rebah gak. Bukan rebah sebab lapar dah. Rebah sebab kenyang teramat sangat. Tidur sampai dalam semaya. Terbalik itu kita. Sahabat Ahlus Suffah dulu rebah guling bating sebab apa? Lapar. Apa sungguh? Termasuk Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah ni dia pernah lapar kan? Dia tengok sahabat mana mari masjid. Abu Bakar As-Siddiq mari masjid. Dia pun sahaja sudah Abu Bakar semaya berapa nak balik kan, dia pergi duduk buat tanya soalan. Nah, buat tanya soalan. Apa ya Abu Bakrin, jawab apa kepada masalah ni, soalan ni, tanya. Sengaja sambil berjalan ke rumah Abu Bakar tu. Yalah takut-takutnya Abu Bakar bila sampai kat rumah nak makan tengah hari ni. Nah, sampai rumah dah kita ni, maya makan tengah hari sekali. Doknya Abu Bakar. Siapa-siapa kat rumah, saya masuk dulu lah deh. Abu Bakar tak ajak. Sudah perut lapar ni, katanya Abu Hurairah. Dia pergi pula ke masjid, nanti tengok sahabat mana mari masuk masjid. Omar pula, Omar mari. Ya, sedang Omar boleh ni. Makan tengah hari dah terik ni, nah. Gigi tanya soalan serupa juga dengan Abu Bakar. Siapa kat rumah dak layan weh. Nak, masuk dulu dah. Tu, wallahu a'lam lah sebab apa. Bila tiba-tiba Rasulullah baru sampai di masjid, dia pergi tu gak. Nak buat tanya soalan. Rasulullah kata tak payahlah Abu Hurairah, nak buat tanya soalannya, bukan aku tak tahu mu lapar mai. Hai. Oh ya ke Rasulullah? Apa? Rasulullah jugalah pahal jiwa. Orang lain tak apa-apa nak pahal jiwa hamba ni. Nak tanya 2 3 4 soalan sengaja rapat ke rumah, nak taknya jepuk masuk. Nak. Allah Rasulullah juga pahal jiwa. Mari. Rasulullah kata, "Mai. Pergi ke rumah Rasulullah."
Pergi rumah Rasulullah, ambil dia kata ada bejana susu. Nah, ada roti, ada gandum. Nah, mari letak sini. Tapi jangan mu seorang makan. Mu ajak 90 orang ahlu sufah ada dalam masjid. Pakat mana? Sedap dah Abu Hurairah tadi kata ni. Oh, kita dua Rasulullah kata. Banyak ni dah. Kenyang dah kita trik ni. Ingat kau dia dua dengan Rasulullah jaga rumah ya. Kabar-kabar Rasulullah kata, "Gi panggil lagi 90 orang ahli sufah. Saing-saing sekelah mu nak tinggal mana? Mu seorang makannya. Ono lapar ke mana?" Dia pun sudah dia kata gelisah molek. Sudah tak boleh ambil sikit dulu kau ada. Tapi tak boleh orang Rasulullah suruh panggil, dia panggil. Tak ada arah lah. Nampak Palestin tak boleh dah. Boleh sikit lah makan hari ni. Dah lah suruh panggil. Rasulullah pula suruh dia tuai susu, dia bui dia cobek roti. Bui. Mu pula Abu Hurairah kena bagi. Dia hok lapar dah. Dia pula kena bagi. Kau bayar ke lagu mana dak ni? Cuah. Hok lapar 90 orang dulu boleh minum. Gak duk tengok tekok gula awal masuk air susu. Gak minum makan roti minum susu. Allah. Cuah minum. Cuah hui makan minum. Cuah. Cukup 90 orang tu kenyang banyak belakang. Tak habis lagi. Rasulullah kata, Abu Hurairah, habis dah makan dah. Makan dah Rasulullah. Kenyang semua. Kenyang tak ada nambah dah. Mu pula. Mu bawa makan. Dia pun makan dengan Rasulullah tu kak. Kenyang. Ada lagi. Rasulullah kata, mu bagi pula ke jiran. Tu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Bismillah. Jadi Abu Hurairah ni memang miskin. Saat dia mengaji dengan Rasulullah di Masjid Nabawi tu kan, Allah. Miskin bukan miskin biasa-biasa dak. Tak ada tempat tinggal, tak ada kerjaya, tak ada duit, tak ada gaji, tak ada. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Ikut siapa hok mengaih bukan dia dak. Dia tak ada kerjaya. Rasulullah hok balik makan ahli sufah. Nah, itu. Kalau Rasulullah ni tak ada lapar. Kat Rasulullah biasa dah. Rasulullah ni sahabat-sahabat dia ingat kau dia lah hak paling lapar. Apa? 2 batu, 3 sebutir batu ikat perut. 2 butir batu ikat perut. Buka-buka tengok Rasulullah 3 butir. 4 butir kata-kata batu yang ikat di perut dia. Mana Rasulullah lebih lapar lagi berbanding dengan orang lain. Itu. Sebab tu lapar ni ialah tali kengkang, lijamun nafsi, tali kengkang bagi nafsu. Sebab apa? Sebab nafsu ni saat mana Tuhan buat dia, Tuhan suruh mengadap akbil, maka dia mengadap. Saya tak mengadap selalu, degil dia. Degil dia, kena malaikat heret baru dia mengadap. Bila mengadap Tuhan tanya, man anta wa man ana? Mu siapa, aku siapa? Nafsu jawab, anta wa ana. Mu aku. Tu nak ayat nafsu kita ni. Sebab itulah alim ulama kata, nafsul insan, nafsu seorang manusia, akhbasu wa asyarru min 70 syaitana. Terlebih keji dan terlebih jahat daripada 70 ekor syaitan. Nafsu saya seorang ni, saya manusia. Tak tahulah orang lain tak mengaku manusia ke bukan. Wallahu a'lam lah. Saya seorang manusia ni, nafsu saya seorang ni lebih keji dan lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi nak ayat. Tu berat kita. Sebab itulah kata-kata orang tua-tua kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu tak betul tu. Tak tahu mari mana, bukan hadis Nabi tu dah. Bukan, tak tahu mari mana. Salah tu. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia tu tak betul. Sebab apa? Sahabat hak jin hak paling baik siapa? Jin hak paling baik ni ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lah. Jadi sahabat Nabi ni ada hak jin. Ngaji dengan Nabi, ngaji Quran dengan Nabi, ngaji agama dengan Nabi. Dalam Quran ada suratul jin dia, surah jin.
Qul uhiya ilayya annahu istam'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi sahabat-sahabat Nabi di kalangan jin ada. Bahkan meriwayatkan hadis kepada orang pun ada di kalangan jin ada. Sehingga ulama mengarang satu kitab namanya Musnad Jin. Hadis-hadis yang bersambung sanad kepada jin. Bahkan ada jin yang minta ulama kita jawab kemuskilan agama. Ada. Antara lain Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Al-Misri Asy-Syafi'i pernah didatangi oleh anjing, bawa surat di mulut, bagi ke Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Bila dibuka, soalan-soalan yang ditanya daripada jin. Jadi jin ni mukallaf. Jin ni ada mukmin, ada yang baik, ada yang jahat dan sebagainya. Masuk dah waktu, kita tunggu dulu sebab jam pun. أشهد أن سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik.
Jadi nafsu ni apabila diheret, barulah dia mengadap. Bila ditanya mu siapa aku siapa, jawab mu aku. Itu. Nah, itu nafsu, no, yang jahat dah jahat. Maka bilakah dia ni boleh taat ke Tuhan? Bila dipenjara di dalam laut ju', dia panggil laut kelaparan. Bila dipenjara, diselam dalam laut ju', laut kelaparan, barulah akhirnya bila Tuhan tanya mu siapa aku siapa, ya, anta rabbuna anta rabbi wa ana abduka, mulah Tuhan akulah hamba-Mu. Tu. Nah, jadi bila kau nafsu ni nak boleh jadi taat ke Tuhan, kena berlapar. Sebab itulah alim ulama tasawuf kata mana? Arkanul mujahadati arba'atun. Rukun-rukun perkara-perkara yang besar orang yang nak mujahadah. Bukan mujauh dah. Mujauh dah payahlah, mujauh dah dengan masjid. Nah, mujauh dah dengan majlis ilmu tak jadi tu. Mujahadah. Apa mujahadah? Yang ni jid wali jitihad. Sungguh bersisi lengan bercawak kotak atau mujahadah. Tuhan kata dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu. Orang-orang yang bermujahadah pada kami di jalan kami, nescaya kami akan tunjuki dia pada kami. Jadi mujahadah ni ada rukun dia. Mana pak? As-sumtu wal ju'u was-sahru wal uzlatu. Pak. As-sumtu diam. Diam ni maknanya tak cakap perkara sia-sia, apatah lagi maksiat pada Allah. Umpama namimah, ghibah, ngopak, itu. Itu dia panggil as-sumtu, diam. Bukan diam ni mana senyap, tak cakap gapo dia. Orang tanya pun tak kecek. Semaya pun tak baca gapo, pakai tak sah gitu jelah semaya dia kata ni. Bukan gitu. Cakap tu cakap, tapi cakap perkara yang makruf. Sebagaimana Allah Taala firman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, Tuhan kata la khaira fi katsirin min najwahum. Tak ada kebaikan di dalam cakap banyak mereka itu manusia. Duk kupu yoya-yoya, tak ada kebaikan illa melainkan orang ada kebaikan yang man amara bi sadaqati. Orang yang suruh orang dengan sedekah. Tu tengok. Jadi suruh orang sedekah ni bukan perkara hak tak baik, bukan baik. Tu tengok. Kalau ada tabung masjid lalu ke berapa, kita pun masuk. Orang bawa ucap ke hari Jumaat kan. Sedekah jemaah-jemaah untuk haji apa, sedekah. Bagus tu, bagus. Kita kata minta sedekah homo ya, tak ada benda lain. Kita kata tu hendak atas itu, tu kata bagus tu. Illa man amara bi sadaqatin, melainkan orang yang suruh orang dengan sedekah. Tu baik, bagus. Au ma'rufin, suruh benda yang baik-baik, ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau orang yang memperbaiki kualiti kemanusiaan. Memperbaiki, orang panggil kualiti manusia. Mana mengajar, tarbiyah dan sebagainya. Itu cakapan-cakapan yang baik. Yang keduanya ialah al-ju'u, berlapar. Itu sebab apa? Sebab tadi supaya nafsu kita tu tunduk pada Allah Ta'ala. Apa kena nafsu kita tunduk? Sebab nafsu kita ni nak jadi Tuhan juga. Syaitan tadi hak kita kata, ulama kata nafsul insan akhbasu wa asyarru min 70 syaitan. Nafsu seorang manusia ni lebih keji, lebih jahat daripada 70 ekor syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan ni tak pernah mengaku dia Tuhan. Betul tak? Tak pernah ada dalam rakaman Al-Quran atau hadis iblis tu mengaku dia Tuhan, ada. Ada. Sebab tu ambil ayat tadi, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia tu salah. Mana sebaik-baik jin? Jin yang bersahabat dengan Nabi itu baik, yang mengaji dengan Nabi itu paling baik, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Gitu juga jin-jin yang soleh, yang mukmin, yang taat pada Allah, yang mengaji agama. Tu takkan yang kita nak kata sejahat-jahat manusia. Mana? Firaun tu jahat, paling jahat manusia. Mana sahabat Nabi lebih jahat pada manusia. Betul gitu? Tak betul tu.
Tak? Hak betulnya lagu mana? Sejahat-jahat jin. Siapa hak paling jahat di kalangan jin? Iblis tadi. Usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Tuhan suruh para malaikat hormat kepada tu Adam, semua malaikat hormat melainkan iblis. Lalu Tuhan kata, adalah iblis ni daripada jin. Derhaka dia dengan perintah Tuhannya. Jadi iblis tu jin tak? Jin asalnya. Itu lagu tu. Sejahat-jahat jin siapa? Iblis. Sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Tu betul. Tu betul. Apa? Tengok iblis dia kata ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada tu Adam, karenanya mu menciptakan aku daripada tanah, mu ciptakan aku daripada api, Adam daripada tanah. Artinya iblis tu mengaku dia tu makhluk, bukan Tuhan. Nampak tak? Dia tak pernah mengaku dia Tuhan. Sebaliknya manusia seperti Firaun dan anak beranak Firaun ke bawah ni ada lagi Firaun moden dia panggil. Dia tak mengaku Tuhan pun. Dia duk kira pangkat aku ikut aku, harta aku ikut aku, kaki aku ikut aku, mata aku ikut aku, mulut aku. Yalah tu. Aku tu ana. Hak bercakap ana ni ada 3. Tidak Tuhan, iblis, tidak iblis, Firaun. Itu ni. Quran kata ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian semua yang maha tinggi. Tengok. Iblis ngini kepala dahsyat menata ni. Berani menata ni. Aku tak berani nak mengaku Tuhan. Tu. Maka sebab tu sejahat-jahat iblis, jahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Tu betul. Sebab itulah kita ni setahun, sebulannya Allah Ta'ala suruh juga kita ni wajib kena kecap rasa lapar. Sedangkan Nabi dan para sahabat terutama ahlus suffah ni, seumpama Abu Hurairah, ini sudah menjadi kebiasaan berlapar. Sudah jadi kebiasaan. Tengok apa kata dia. Laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghsyiyan alayya fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unuqi yara anni bijununan wa ma bijununun wa ma huwa illal ju'u rawahul Bukhari wa Tirmizi. Hadis ni riwayat Bukhari dan Tirmizi. Baik. Persoalannya kenapakah Imam Tirmizi buat mari hadis ni yang pertama dalam bab pada menyatakan makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis ni tak cerita pun makanan Nabi. Ini cerita tentang Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah kata laqad ra'aituni, lepas dia kesak hinguh dia ni. Sebab Abu Hurairah ni apabila dia Rasulullah wafat dah, bahkan di zaman Sayyidina Umar, dia ni jadi gubernur. Kalau kita kat menteri besar lah. Bukan setakat menteri besar, bahkan dia ni jadi ahli businessman. Businessman yang berjaya. Bisnes apa? Bisnes kuda. Jual kuda. Bukan pay kuda lah. Kuda. Orang tak tahu orang ada juga je. Hak supaya saya kata jual pay kuda. Bukan. Nego kuda. Kaya dia akhirnya. Abu Hurairah ni. Jadi sebab tu dia pakai baju mahal. Bila pakai baju mahal dia pun seh hinguh dia. Ada. Hak di baju mahal tu ya seh hinguh. Pati kata bakhin. Tu. Ya tamakhatu Abu Hurairah fil kattani. Apa? Puas hati aku. Puas hati kata. Tu telah mengeseh hinguhlah oleh Abu Hurairah pada kain hak mahal. Itu ni. Supaya tak ada rasa mari cinta kepada dunia. Dunia ni supaya hinguh. Tu panjang cerita Abu Hurairah. Jadi bila Abu Hurairah ni kaya, maka dia mari teringat ketika mana dia mengaji dengan Rasulullah di Masjid Nabawi mula. Lagu mana? Laqad ra'aituni, sesungguhnya teringatnya aku, dia kata, wa inni, sebenar-benarnya aku ni la akhiru, nak rebah pasal fima, pada barang baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mimbar Nabi wa hujrati Aisyah,
dengan pintu bilik Aisyah. Mimbar Nabi dengan pintu bilik Aisyah. Satu harinya Abu Hurairah huyung. Nah, bahkan rebah. Sebab apa tu? Maghsyiyan alayya. Lalu dahaga sangat, lalu lapar dan dahaga sangat mengenai atas aku. Bila Abu Hurairah rebah, tergolek di antara mimbar Nabi dengan bilik Aisyah, rumah Aisyah, fayaji'ul ja'i, maka datanglah oleh satu orang yang mendatangi, fayadha'u rijlahu, maka meletaklah kaki dia tu ala unuqi, di atas tekuk aku. Nah, dia letak kaki atas tekuk Abu Hurairah. Bapa tu yara an-nabi jununan. Dia duk ingat kata aku tu, kata Abu Hurairahnya seorang yang gila. Nah, jadi rebah, golek gedudang-gedudang, mari orang tu pak jejok terus atas kaki Abu Hurairah. Gila dah ni. Apa tahu? Lalu kata Abu Hurairah, wa ma bi jununun. Aku ni bukan gila masa tu. Lepas tu apa? Ya rebah, guling batin gitu tu. Wa ma huwa illal ju'u. Tidaklah ia apa? Ia aku terguling batin golek tadi tu illa melainkan al-ju'u, lapar. Jadi hadis ni ada cerita Rasulullah ni. Cerita Abu Hurairah ni. Bapa duk mari cerita Abu Hurairah? Sebab Abu Hurairah ketua Ahlus Suffah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlus Suffah tidak makan apa-apa makanan melainkan makanan yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka makanan dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling mengetahui? Ahlus Suffah lah orang yang paling tahu makanan gapo hak masuk dalam mulut Nabi. Gitu. Kalau Rasulullah lapar, laparlah mereka. Kalau Rasulullah kenyang, kenyanglah mereka Ahlus Suffah. Itu Rasulullah dak buat kita lah ni. Nak buka madrasah agak, tapi hak kenyang mudahlah, hak kenyang semua bucik perut-perut mudah. Nah, tu anak murid tak tahu makan apa, biar dia nah pandai-pandai lah. Rasulullah tak gitu. Rasulullah ni dia kira anak murid dulu. Ahlus Suffah makan apa? Macam tadi cerita tadi kan. Suruh panggil habis 90 orang Ahlus Suffah. Suruh ketua kelas Ahlus Suffah ni pula Abu Hurairah sendiri. Hak tuang susu bagi roti. Tuang susu bagi roti. Siapa kenyang semua anak murid Nabi 90 orang Ahlus Suffah, barulah Rasulullah makan. Itu Rasulullah. Lah ni dak muda dulu bedak. Bucik perut-perut muda dak ni. Muda pun tak mengajar sebab apa? Kenyang sama-sama tu kan. Nah. Tu terbalik ni zaman kita dengan zaman Nabi. Nah itu. Jadi kenapakah dimulakan dengan hadis ni pada bab ni? Kerana orang yang paling tahu Ahlus Suffah lah orang yang paling tahu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana Rasulullah akan beri kepada Ahlus Suffah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Maka sebab itulah Imam Tirmizi meletakkan hadis ni, hadis yang pertama di bawah bab ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan Abu Hurairah tu guli batin sebab lapar. Maka Rasulullah bagaimana? Lapar, ya, lebih daripada Abu Hurairah lagi. Rasulullah lapar. Tapi Rasulullah tidak pernah kalah dengan sebab kelaparannya. Tak pernah. Gagah. Itu Rasulullah. Nah, kurniaan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Laparnya Abu Hurairah, lapar lagi Rasulullah. Nah, Abu Hurairah tu guli batin dah tu. Rebah. Siapa orang mari jijak atas tekuk dia, ingat kau dia gila. Padahal bukan dia gila tu duk guli batin tu sebab lapar. Maka laparnya Abu Hurairah, lapar lagi Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah kalah dengan kelaparannya. Nah, bahkan ketika mana peperangan Khandaq, dalam hadis Riyadhus Shalihin itu panjang hadis tersebut. Sahabat-sahabat hak lapar ni baru sehari tak makan ni, nak ke atak batu, nak gali parit kan, nak ke atak batu tu tak gerak, ke atak tak gerak, lapar sehari baru tak makan, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pergi akak, bila akak sahabat tengok Allah 3 batu ikat di perut.
Bermakna Rasulullah tu bukan sehari je lapar, beberapa hari dah lapar. Tapi Rasulullah akak katok batu tu pecah beradab, berdebu batu tu. Maknanya Rasulullah gagah. Itu kekuatan fizikal tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh dilawan walaupun Rasulullah lapar. Itu habis. Baik, kalau gitu hadis tadi rawahul Bukhari wa Tirmizi, meriwayatlah akan ini hadisnya oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Jadi apa kita dapat ambil pengajarannya? Beberapa perkara lah. Pertamanya ihtimamur Rasul bihali ahli suffah al-fuqara, mencermati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelakuan ahli suffah yang fakir, fuqara. Sebab tu orang belajar di pondok ni ialah fuqara, fakir. Mereka ni asnaf fuqara, asnaf fakir. Sayangnya bila pergi minta zakat di pejabat zakat, pejabat zakat kata mana? Oh maaf, tidak ada zakat peruntukan untuk pelajar pondok. Ya belak. Kira duit zakat ni macam bajet belanjawan negara, ada peruntukan ni gitu lah. Pelajar pondok ni asnaf nombor 1 lah dah. Pelajar pondok ni asnaf nombor 1. Dia duk usaha supaya hak fardu ain tu jadi fardu kifayah. Duk mengaji nahwu, sarah, ma'ni, bayan, bada', istiqa', wada', usul fiqh, qawaid fiqhiyah, usul tafsir, masalah hadis, ulumul hadis, istiqa', wada', makulat, mantik. Kalau tak mengaji dan tak menguasai, maka hak fardu kifayah tu jadi fardu ain. Kita semua kena mengaji habis licin. Itu. Jangan kita kata dah nak mengaji sangat hijau lah, tak ada bitih lah. Berat gitu. Tak kena gitu tu. Bukan setakat pelajar pondok, tok fakir, asnaf fuqara, tok guru pondok, tok asnaf, tok fakir lagi. Kalau dia tak ada mata pencarian, boleh buka dalam kitab Buryatul Tullab karangan Syekh Daud Fadhani. Bahkan kalau orang mari royak, tok guru jual kitab-kitab tok guru ni, jujur tahu tok guru. Tak boleh. Sebab itu kewajipan atas dia untuk dia telaah nak mengajar, nak murid apa semua. Tiba-tiba akhir zaman ni pelik. Bila orang pondok pergi minta zakat, boleh pejabat zakat kata kami tak ada peruntukan untuk pelajar zakat. Ya kira zakat ni hak abah dia punya ke mana? Duit zakat ni hak bapak dia punya ke mana? Ya sepatutnya bukan pelajar pondok naik pejabat dia tu kena turun pergi ke pondok-pondok, pergi siasat pondok-pondok. Mana pelajar betul-betul rajin mengaji ustaz, hak betul-betul melepaskan fardu kifayah kami semua ni. Ini kami nak beri duit zakat dia. Ni kami nak beri duit zakat. Tu baru betul. Ni dak pelajar pondok kena rukah. Tu belum lagi armalah, anak yatim ke berapa, sama juga. Kena rukah tak? Ukah isi boreh. Salah kau jawab mari dengan kereta. Dia kata tak layak ni, awak ada kereta kaya balik. Pula sejak bila ada kereta jadi kaya ni? Pelik lah ni. Tu zakat mana ustaz? Pergi cari sendirilah pejabat zakat mana-mana. Malah nak royak tu. Saya bertanggungjawab dengan gapo saya cakap ni. Bukan sengaja saya nak cakap. Sebab saya daftar pondok saya ni sebab pelajar saya nak zakat. You naik jabat zakat, ambil borai isi. Mari cok. Mari ambil tanda tangan. Naik-naik tak lulus. Sebab apa? Maaf. Sekolah awak mengaji itu tidak berdaftar dengan Majlis Agama Islam. Kita pula naik jabat Majlis Agama, isi borai berapa. Bila nak boleh lulus? Jangan tanya lagu tu ustaz. Tu borai setambur tu. Bertahun-tahun ada tak lulus. Pula. Saya kata jangan siapa saya buka disko dah. Cepat sikit daripada buka sekolah pondok ni. Benar tak benar apa sibuk babi ke ni, berat ni. Takkan nak kena maki dulu baru cepat buat kerja ke mana? Nak maki juga baru cepat. Mari selalu bulan depan mari cek silibus pondok. 3 bulan baru lulus. Jadi 4 bulan juga. Okey, pelajar pondok pergi ambil pula borai, isi pula. Cok, naik pergi. Tak lulu. Atas alasan apa? Maaf, kami zakat tak ada peruntukan untuk pelajar pondok, hanya pelajar tahfiz sahaja. Tapi beza dah. Tahfiz dengan pondok ni beza.
Zakat kami ni untuk pelajar tahfiz saja peruntukan. Untuk pelajar pondok, maaf, so sorry. Tengok. Saya gerai kata, sepatut awak kena bawa kitab Buyatul Tulak tu, kulit tebal tu. Nah, bawa depan dia, buka, baca. Nah, kalau dia tak puas hati lagi, pong pekung atas kepala, kerah kulit dia. Nah, tahu sedap ke tak sedap. Batulah saya lepas pada tu tak ada dah. Dulu kalau nak mari bayar zakat, pergi jabat zakat bayar. Tak payah bayar sini, jabat zakat. Lah ni tak dah. Dia mau nak mari bayar zakat lah mari, tak ada masalah. Nah, dah tak ada peruntukan. Kogang lah. Pelajar kita asnah. Betul tak? Base itu. Kemudian kita sambung semula pula. Qala Imam Tirmidzi haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafafin wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.